Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, maaf tadi tak, ni saya saja try tengok line, saya offkan balik semua line saya, boleh pula. Okey, untuk hari ni, saya akan buat subtopik yang terakhir lah. Okey, tajuk dia adalah tesilasi. Okey, dia bukan translasi, dia ialah tesilasi. Okey, tajuk ni sebenarnya ialah antara tajuk yang barulah untuk awak dan baru untuk saya. Amir dah siap dah? Okey. Saya pun tak pernah ajar, tapi walaupun tak pernah ajar dan saya try baca buku teks, tengok contoh-contoh, tengok YouTube dan baru saya faham lah, baru saya boleh ajar awak. Okey, untuk hari ni, okey, tajuk tesilasi ni, okey, ni dalam buku teks awak lah, awak boleh tengok nanti. Okey, apa tu tesilasi? Okey, tu kita tengok dulu maksud tesilasi ni. Okey, nampak tak sarang lebah ni? Ke awak tak pernah tengok sarang lebah? Okey, sarang lebah ni kalau perasan dia macam ada satu bentuk. Kalau perasan dia macam hexagon pun ada. Okey, kalau tengok gambar ni lah kan, saya pun tak pernah tengok direct. Tapi kalau makan madu lebah yang beli dia punya apa tu, ada jual macam set sarang tu kan, saya tak beli yang besar lah, saya beli yang kecil-kecil kan, macam apa Shuib punya air tu, Bumblebee tak apa benda dia, warna kuning tu. Kalau beli yang cute-cute Bumblebee. apa nama dia? Bumblebee. Ingat Bumblebee okey. Saya pernah beli sekali je, saja je saya nak rasa, tapi sikit je dia punya sarang-sarang tu. Tapi mahal pun boleh tahan lah harga dia. Okey, dia punya sarang untuk perasan dia bentuk dia sama je, tapi yang Shuib punya saya tak tahulah dia mungkin yelah ada orang kata dia bela kan, tak kisahlah bela ke apa, dia tetap sarang ni kalau perasan dia bentuk macam ni. Maksudnya dia sama je bentuk dia. Okey, kita anggap dia sama lah. So apa tu tesilasi? Ialah pola bagi bentuk yang dia berulang. Okey, dan dia memenuhi suatu satah. Dia penuh tanpa ruang kosong, tak ada ruang kosong dan tak ada pertindihan. Dia memang tak ada pertindihan. Okay, nanti awak tengok contoh lah baru awak faham. Saya pun tak faham sangat apa benda tesilasi ni. Dengar-dengar je dalam buku teks saya baca apa benda ni. Tapi saya kajilah. Okay, so saya ulang balik. Tesilasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okay, maksudnya macam mana? Okay, kita tengok contoh. Awak tengok contoh ni. Okay, tengok yang pertama. Okey, tesilasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi. Kalau awak tengok bentuk dia, dia tak kisahlah sengit ke apa ke, tapi bentuk dan saiznya sama semua segitiga ni. Ini ialah tesilasi. Okey, begitu juga dengan nombor 2 ni. Okey, nombor 2 ni sekejap. Saya tolak sikit. Okey. Okey, nombor 2 ni kalau awak tengok, dia terdiri daripada rhombus. Dia penuh. Okay, penuh dan tak ada yang bertindih, tak ada ruang kosong. Inilah tesilasi. Okay, kemudian yang ketiga. So dia nampak pelbagai jenis lah. Okay, banyak jenis sebenarnya. Yang penting dia berulang dan tiada pertindihan dan tak ada ruang kosong. Ini ialah gabungan segi empat sama, nampak tak? Okay, berulang dan oktagon sekata, dia berulang. Ini ialah contoh-contoh tesilasi. Setakat ni faham tak maksud tesilasi? Faham. Okey, kita tengok yang seterusnya. Contoh 21. Okey, tentukan sama ada setiap bentuk berikut merupakan suatu tesilasi. Kita tengok dulu. Ya ke tidak dia bentuk tesilasi? Yang pertama ni kalau awak tengok, okey tengok. Bentuk dia semua sama. Okay, ada tak yang lain sikit? Tak ada. So dia ialah tesilasi. Okey. Okay, B. Ni tesilasi ke bukan? Awak tengok betul-betul. Okay, dia segitiga. Ada tak yang tak ada gang? Dia tak ada berulang, ada tak? Ada. Yang segi empat tu. Okay, good. Okay, siapa lagi seorang tadi? Tak nampak nama. So, segi empat ni kalau perasan, okay, dia tak ada ulangan. Nampak? Segi empat ni je satu kat tengah. So, dia
bukan tersilasi. Satu je syarat dia tak ikut, dia bukan. Okay, next. C ni. Ya ke tidak ni? Ya. Tak. Ya. Ha, Oh, tak. ya. Ya. Cuba tengok. Segi empat dia ada ulang. Okay. And then segi tiga pun ada ulang. Ada tak bentuk yang tak sama? Oh, ada. Okay. Dia ialah tersilasi. Okay. Dia tak ada yang kan. Kalau kena tengok betul-betul lah kan. Okay. Next. Yang ni corak ni. Semua sama kan? Tak ada yang tak sama. Nampak? Tengok betul-betul. So ni ialah tersilasi. Okay. Kalau dia tak ada ulangan, ada ruang kosong, dia ada pertindihan, so dia bukan. Okay. Cuba kita tengok latihan kendiri. Okay, ni nanti awak buat dalam buku. Okay, kalau awak tak nak salin gambar, tak ada mesin photostat, tak payahlah. Tulis jawapan je lah. Okay, cuba tengok yang pertama ni. Kita bincang terus. Tentukan sama ada setiap bentuk berikut merupakan suatu tersilasi. Okay, tengok yang pertama ni. Berulang tak? Okay, tengok bentuk. Okay, berulang. Okay, berulang, banyaknya berulang. Tak ada pertindihan. Ada ruang kosong tak? Tak ada. So nombor satu ni, ya ke tidak? Yang lain senyap je. Ya. Ya kan? Okay, ya. So ni lah tersilasi. Okay, B. B. Yang lain ni Ya. ada tidak? Ya ke tidak Nasuha? Apa tadi? Akil. Okay, ini Tersilasi. ialah ya. Ya ke tidak? Ya kan? Okay, sebab dia berulang. Tak ada bentuk. Tak ada bentuk yang tak berulang. Semua tak ada bertindih. Sama je. Okay, C? Tak. Kat mana? Nampak kan? Dekat segitiga tu. Segitiga ni ada satu ni, dia tak berulang. Kita nampak macam dia buat hijau kan semua. So macam sama je, tapi awak perhati betul-betul ada satu yang tak berulang. Okay. Next. D ni? Tak. Tak. Nampak tak ada bentuk? Kat mana bentuk tu yang awak nampak? Sini nampak? Ni. Sekali je, dua kali. Dia kena kalau sikit-sikit macam sekali dua kali tu dia tak berulang lah. Okay. Kalau macam banyak dia berulang, masa berulang tu dia ulang. Tapi ni dia duduk situ je. So ni bukan. Okay. Dua ni bukan. Cikgu nak tanya. Ya. Kalau bentuk tu yang sama tapi dia tak banyak, maknanya kira bukan tersilasi lah Bukan. Macam ni kan nampak. Nampak tak kuning ni ada dua je. Dia bukan, dia tak berulang, dia duduk situ je. Oh, so dia kena banyak dia itu yang panggil berulang-ulang. Macam yang biru ni kan nampak dia berulang. betul. Banyak. Kalau setakat dua ni dia bukan tersilasi lah. Okay. Dia sebenarnya ada satu software tau. Saya ada cikgu tu guna, saya belum jumpa lagi. Dia kata kita boleh reka bentuk tersilasi ni. Okay, kalau ada saya beritahu awak. So kalau macam ni nampak dia tak berulang. Macam ni satu je. Yang ni ada dua je. Okay, nampak tak beza dia? Okay, so jawapan dia macam tu je lah awak buat nanti. Yang ini ya, okay, C, D ialah bukan. Okay, ini yang saya cakap kita boleh reka bentuk. Itu sebab awak belajar tajuk, putaran hari tu, pantulan, okay, lagi apa tadi? Translasi, pembesaran. Okay, dekat translasi ni dia tak ada pembesaran, perasan tak? Dia ada tiga je isometri yang terlibat, iaitu putaran, okay, dia boleh terlibat putaran sebab tersilasi ni bukan membesar kan, sama je. So bentuk yang sama hanyalah putaran, pantulan dan translasi. Ini je. Ejaan dia tak sama translasi, tersilasi. Ejak sebutan lebih kurang lasi-lasi tapi depan ni trans. Okay, ini tersilasi. Okay, yang ni saya nak terang yang ni sebab nak nampak sikit lah dia punya ni. Okay, besarkan sikit. Kecil pula. Okay. Cuba tengok ni. Okay, untuk yang pertama ni. Okay, yang pertama ni. H ialah image bagi G. Okay, bila disebut H ialah image bagi G. Bagi G ni ialah objek.
Dia nak terangkan mana satu objek, mana satu image. Maksudnya G pergi ke H. H ni ialah image. Bila awak tengok gambar macam ni, awak takut macam awak rasa peningnya. Awak baca ayat dia dulu. Okay, di bawah putaran. Okay, dia dah sebut. Di bawah putaran 150 lawan arah jam. Okay. Putaran mesti ada 3 benda sudut, arah dan pusat. Pusat dia ialah R1. Okey, macam mana dia bergerak 150 lawan arah jam macam mana? Ingat balik bila dapat je soalan ke, awak kena ingat balik lah. Okey, ini ialah ikut. Betul. Ini ialah lawan. Ini ialah ikut. Ejaan pun jangan terbalik. Ikut arah jam. Lawan arah jam. Ada pelajar akan buat arah lawan jam. Terbalik pun salah. Dia punya clockwise tu ikut. Ni clockwise, ini anti lah. So ikut arah jam, dia ke kanan, ke kiri dia lawan. Kalau awak ada jam awak kat tangan, awak boleh tengok. Okay. Ada orang yang tak ada jam. Jam saya pun tak ada tak ada arrow ni. Tu yang susah. Okay. So maksudnya ini dia pergi daripada mana? 150 daripada G Okay. Pergi ke lawan arah jam. Ini macam ni. Itu yang dapat H. Nanti ni awak kena buat lah nanti. Pada pusat dia gerak kat R. Kenapa tak gerak tempat lain? Sebab dia kata dekat R. Okay, tapi kalau nak gerak tempat lain pun boleh. Nanti kita jumpa. Tapi di arah lain. Okay, next. L ialah image bagi, sekejap saya padam ni sebab serabut. Okay. L ialah image bagi K. Nampak ayat dia? L ialah image bagi K. So dia gerak ke L. Itu dia nak awak tengok tu. Di bawah translasi dengan vektor V1. Okay, ini vektor sebenarnya dia tak bagi awak. Biasa kita translasi ada koordinat kan. Tapi ini dia tak guna. Dia nak suruh faham dulu. Maksudnya ada pergerakan lah ke kiri atau ke kanan. Tapi ini dia gerak ke kanan je. So dia bergerak macam ni. Dia tunjuk V1 tu arrow ke sana kan. So dia gerak ke sini. Vektor. Ada arrow kat atas tu panggil vektor. Okay. Yang ni at map biasanya. Tapi dia guna vektor ni maksudnya bergerak. K ni, one set K ni segitiga terus pergi ke L. Guna apa? Guna translasi. Translasi maksudnya dia gerak ke kanan. Bawah tak ada. Bawah kosong lah. Berapa? Ikutlah soalan nak bagi berapa. Macam soalan tak bagi, dia bagi V1. Mungkin 5, mungkin 6. Okay. Yang ketiga, jenis ketiga. N ialah image. Dia nak awak faham ayat ni tau. Awak tak tahu nanti objek mana, image mana. Ini belum selesai lagi ni. Okay, N ialah image. Kalau N image, bagi M ke N. Ini dia nak awak faham ni. Ni awak tak kena objek, tak tahu, image pun tak tahu, macam mana awak nak gerak. Okay, yang ini di bawah pantulan. Nampak? Pantulan mesti ada paksi. Paksi dia awak nampak tak ni? So M pergi ke N di bawah pantulan pada garis BC. Yang tadi translasi. Yang tadi ni ialah putaran. Dia nak awak kenal pasti. Macam mana bentuk rajah tu bila dia gerak kalau putaran. Putaran ni macam ni, nampak? Kalau translasi dia boleh straight. Translasi boleh ke bawah, boleh ke atas. Okay, yang ni dia guna V1, dia gerak, dia tak cakap berapa tapi dia gerak ke kanan. Okay, translasi boleh gerak atas, bawah, kiri, kanan Begitu juga dengan pantulan. Okay, dia boleh macam ni, tegak, mendatar ataupun melintang. Itu ialah pantulan. Dia nak awak tengok rajah dia. Apakah perbezaan antara tiga-tiga ni. Okay, next. Ini baru masuk contoh 22 Nanti kita tengok yang bawah ni. Ini yang saya nak terangkan ni. Okay. Rajah di bawah menunjukkan satu bentuk tesselasi yang terdiri pada segitiga sama sisi dihasilkan dengan transformasi isometri. Dengar ayat dia. Isometri ni yang saya cakap tadi. Apa? 3 jenis tu. Apa isometri 3 tu? Mana saya nak panggil ni? Douglas, senyap je Douglas. Amir hilang.
Apa yang isometri 3 saya cakap tadi? Putaran. Lagi. Pantulan. Yes. One more. Translasi. Itu ialah isometri. Okay. 3 jenis isometri yang untuk tesilasi ni. Pembesaran je tak ada. Okay, tadi translasi, putaran dan pantulan. Antara 3 ni mana satu dia punya jawapan ABC ni. Okay, kita akan tengok satu-satu lah. Okay, bentuk Q daripada bentuk P. Faham ayat dia? Daripada, kita buat A dulu daripada bentuk P. Tengok sini rajah dia bagi. Apa maksud? Daripada bentuk P, Q dengan P. Daripada maksudnya P ialah objek. Pergi ke image Q. Itu nak kena faham ayat tu. Bentuk Q, dia suruh awak buat transformasi ni. Nyatakan dia translasi ke putaran ke pantulan. Okay, kena pasti dulu daripada rajah. Okay, soalan bagi ni kan. Okay. So, bila kata daripada, P ini akan jadi objek. Yang ini Q ialah image. Jangan tengok yang lain dulu. Tengok PQ dulu. So, daripada rajah ni, awak akan nampak dia ada pantulan. Okay, di bawah. Ini jawapan dia lah. Apa maksud dia suruh buat jawapan atas ni soalan. Nyatakan transformasi yang terlibat. So, jawapan ni nanti awak kena buat macam ni lah. Okay, soalan ni ajar awak macam mana nak buat jawapan dia nanti. Nanti ada latihan bawah, kita buat 1-2 soalan. Maksudnya yang pertama, pantulan pada garis B, C. Nampak tak? Dia pergi ke sini. So, garis ni awak nampak ni. Guna garis lain lah, warna lain Okay, guna warna lain. Hijau. Okay, nampak ni. P pergi ke Q ni nampak. So, pantulan mana? Ni pantulan dia. Sebab ni rajah dia dah bagi. Awak yang nyatakan transformasi dia. So, P pergi ke Q pada garis B, C. Kita pantul. Awak bayangkan ni pergi ke sana. Okay, itu ialah pantulan yang pertama. Begitu juga dengan R ni. R ni soalan dia apa tadi? Ni B ni A, ni B. Bentuk R daripada bentuk Q. Okay, bentuk Q akan jadi objek. Ni nak suap faham ayat ni. Ini pergi ke sini. Ini objek yang saya bulat, ini image. Pun dalam masih ada pantulan. Tapi garis mana? Garis lain lah. B, BD. Ini pergi ke sini. Okay. Begitu juga dengan PS ni. Yang soalan C. Tengok pantulan dulu Bentuk S daripada bentuk P. Okay. Daripada bentuk P. So yang ini pula. Okay. Okay, yang ni pula P akan jadi image pergi ke S. So dia pun ada pantulan tapi pada garis A, B. Sebut pantulan mesti ada paksi dia. A, B. Okay, ada 2 jawapan awak sebenarnya. Bukan pantulan saja. Jawapan yang kedua ialah guna putaran. Okay, putaran ni siapa yang lemah yang tingkatan 2-3 buka balik buku tu atau boleh tengok YouTube. Tekan je isometri ataupun penjemaan ataupun boleh tekan putaran tajuk tingkatan 3. Tengok balik sebab kalau siapa yang tak kuat basic tingkatan 3 dia akan menghadapi masalah yang saya ajar hari tu. Okay, yang saya ajar itu pembesar putaran 90 semua tu 180 awak akan menghadapi masalah. Okey, cuma yang ini kalau saya rasa tersilasi ni lagi senang Okey, sebab yang ni dia dah bagi 60. Okey. Kalau yang kedua, so jawapan awak ada 2 lah. Satu awak boleh bagi pantulan. Okey, satu lagi boleh guna putaran. Okey, cuba tengok betul-betul. Yang ini ialah P pergi ke Q. Okey, saya ulang balik Ni objek pergi ke image. So kalau awak nampak, putaran 60 darjah ikut arah jam. Maksudnya rajah ni pergi ke sini. Yang hijau ni. Itu yang saya tahu dia ikut arah jam. Pusat B. Dia kalau sini dia pusat B. Putaran dia dah bagi dah 60 darjah. Okay, yang ni pun 60 darjah lah.
Semua segitiga sudut kaki sama, sisi sama dia 60 darjah. So maksudnya rajah ni, sebab ni tak boleh bergerak kan. So saya pun tak ada PowerPoint nota ni. Okay, yang hari tu dia boleh bergerak sebab nota tu nota tahun lepas. Okay, so maksudnya yang ketika dua jenis dia ialah putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okay, boleh tak lawan arah jam? Ada yang dah tengok tak buku teks ni? Tak tengok lagi? Dia sebenarnya boleh tak lawan arah jam? Okay, cuba tengok. Sekejap. Lawan arah jam boleh tak lawan? Tadi ni ikut kan? Ikut dia macam ni. Lawan dia macam ni. Ni ikut. Ni lawan. Okay. Okay, kalau lawan dia pergi ke mana? Ke sini. Tadi sini. Kalau lawan pun boleh. Tapi lawan pusat dia ialah C. Maksudnya awak boleh juga buat ayat dia putaran 60 darjah. Still 60. Kan sudut kat sini 60 juga. Okay. Lawan arah, lawan dulu. Arah jam, pusat dia apa? Pada pusat. Pusat dia lain lah. Pusat C tapi lawan. Yang tadi apa? Tadi lain Tadi ikut. Ikut macam ni ke kanan. Tetapi pusat dia ialah B. Nampak ada dua jawapan. Buku teks ni tak bagi satu lagi jawapan. Okay. Okay, nanti kat buku teks tu. Nanti ni awak kena salin lah dalam buku latihan yang sama tadi. Bawah dia awak buat ni. Sebab dia tak ada nota. Saya tak bagi nota kan yang tajuk ni. So awak boleh buat nota sendiri sebenarnya. Yang ni boleh salin. Okay, yang kedua. Tadi dah buat pantulan. Okay, tadi dah buat pantulan. Okay, yang ini untuk putaran juga. Okay, putaran. Okay, yang ni pergi. Okay, saya padam yang ni. Nanti awak keliru. Okay. Okay. Ni putaran 60 darjah lawan arah jam. Pergi Q, pergi ke P. Lawan tadi ke mana? Ke sini kan? Yang ini soalan bagi ke sini. Tapi pusat dia ialah D. Maksudnya Q pergi ke R. Selain dari pantulan dia ialah putar. Awak bayangkan benda ni bergerak Awak duduk kat sini. Benda ni bergerak ke sini. So sepadan dia CD ni. CD akan jadi DE. Lagi satu apa? Kalau ikut. Kalau ikut dia pergi ke sini. Tapi pusat dia B. So buat ayat macam mana? Sama juga. Putaran 60 darjah ikut arah jam. Nampak? Pusat mesti lain lah. Ada dua jawapan. Buku teks ni dia bagi satu je. Pada pusat B. Tadi pusat apa? D. Kalau dia lawan. Kalau dia ikut, dia pusat dia ialah B. Boleh juga. Jadi nanti CD akan jadi BD lah. Nampak ni? Ni akan bergerak ke sini. Nampak? Dia pergi ke sini. Itu panggil lah ikut. Tadi lawan. Okey, yang ketiga. Siapa? Ni nanti lepas saya terang, awak tengok buku teks awak. Ni saya yang tangan saya yang jalan kan. Okey, yang ketiga. Selain dari pantulan, dia juga P pergi ke S ni boleh jadi putaran. Yang ini dia kata ikut arah jam. Ikut arah jam macam mana? Ni. Tapi pusat dia A. Kalau lawan, pusat dia B. Okey, ini dia boleh. Awak boleh buat dua lah. Okey, putaran juga. Okey, buat ayat putaran tapi lawan arah jam. Pusat dia ialah pada pusat apa? Pada pusat B. Buat ayat. Okey, ini kalau lawan. Okey, setakat sini okey tak? Boleh terima ke? Ke ada yang tidur ni sekarang? Okey. Kelas. Siapa ni ada? Sarah ada, Nasuha.
Ya, Nisa. Sekejap saya tengok nama jap. Amir ada. Akil, Douglas, Jeff. Jeff 45 lambda. Adham ada lambda. Nasuha, Afika, Karunisa, Pang. Pang pun lambda. Sarah and Siti Nur Fatihah. Okay ni Okay. Saya teruskan sebab ni pun dah 9.30. Okay, setakat ni okey lah saya harap Okay, cuba tengok latih kendiri ni. Kejap bagi saya. Awak dah isi kehadiran tak? Dah. Dah, kejap saya tik nama sekejap. Cuba tengok latih kendiri ni. Dia macam tadi juga. First mesti awak patut nampaknya 8 tulan. Tengok. Kena ambil kat sini. Kadang-kadang dia orang tak masuk Google Meet pun dia orang tanda. Tapi kalau buat latihan okey lah kan. Okay, saya tengok nama sekejap. Amir. Okay, Amir ada. Akil. Douglas. Okay, saya ambil lambda kejap Nasuha. Afika. Nisa. Sarah. Siti Nur Fatihah. Ni je. Si Janani ni tak tahulah apa cerita budak ni. Okay, ni yang masuk kelas lah. Kelas cikgu. Sekejap. Kelas lambda. Yang ada ni je lah. Jeff. Adham. Pang. Tu je. Okay. Jangan lupa isi kehadiran. Okay, seterusnya. Ya. Ada lagi orang lain? Saya nak tahu kalau putaran tu ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Tu yang tadi saya kata tengok, tadi saya cakap apa tadi? Tengok objek dengan image. Okay, saya padam. Sebab tadi kita buat yang mula-mula tadi. Sekejap padam dulu. Awak serabut. Okay ni. Okay, Kak Rajah ni Tadi yang kita belajar mula-mula tadi yang saya cakap kena pasti dulu tu. Yang tu lah tadi kita kena tengok tu. Kejap saya ulang balik yang tadi. Okay, yang ni. Yang ni yang mula-mula tadi ni. Okay, tapi saya tengok yang ni dulu. Okay. Cuba awak tengok. Okay, yang pertama. Okay. Bila soalan yang tadi dia cakap bentuk Q daripada bentuk P, nyatakan transformasi bentuk Q daripada bentuk P. Okey, yang daripada bentuk P tu akan jadi objek. Ini objek. Okey, ini objek. Okey. Kena pasti dulu lah objek ni dengan image, awak memang kena kenal dulu. Ni objek, pergi ke Q ni, Q ialah image. Okey, baru awak tengok. Kalau pantulan awak dah tahu dah. Okey, garis BC. Putaran ni. Okey, pergi ke sini. Okey, awak nampak tak? Nampak tak dia gerak ke sini? Dia ke kanan, dia ialah ikut arah jam. Pusat dia ialah B. Sebab awak guna kat sini, dia gerak macam ni, nampak? Tetapi, kalau awak guna lawan, kalau awak guna lawan, kan saya kata boleh dapat dua jawapan. Kalau lawan, yang ini pergi ke sini, betul? Ni lawan kan? Ni lawan. Ni lawan. Arah jam. Lawan ni, nampak arrow saya ni. Sekejap. Ni arrow ni. Ni. Lawan. Tadi ke kanan, yang ni ke kiri. Walaupun awak nampak dia sikit, dia sebenarnya macam ni kan. Dia asal dia ke kiri je, dia ialah lawan. Tetapi pusat dia jadi C lah. Dia tak boleh guna pusat lain. Begitu juga dengan R tadi. R ialah image bagi Q. So Q yang akan bergerak ke
R. Jangan confuse dengan objek dengan image ni. Objek dengan image ni kena kenal pasti. Kalau awak tak kenal memang susah. Sebab tengok ayat dia yang atas tadi. Bentuk R daripada bentuk Q. Daripada. So Q akan jadi objek. Ni objek mestilah pergi ke image. Kalau nak buat putaran, tengok. Okey, putaran ni kalau awak nak dia ikut arah jam. Okey, awak nampak tak raja dia pergi dari sini, pergi ke sini. Okey, benda segitiga ni bergerak pergi ke sini. Akan jadi segitiga yang ini. Nampak tak dia bergerak? Ini bergerak. So yang ini garis CD akan pergi ke DE. Gambar ni tak boleh bergerak. Kalau boleh bergerak saya tunjuk. Okey, maksudnya kalau dia lawan arah jam. Okey, tadi kalau lawan arah jam dia pergi ke sini kan. Lawan kan pergi ke kiri macam ni kan. Ni lawan. Tapi pusat dia D. Okey, kalau awak kata nak buat ikut arah jam, ikut ni ke kanan. Boleh juga. Tapi pusat dia dah ubah. Pusat dia B. Boleh? Siapa tanya tadi? Fika Boleh Fika? Boleh. Tak apa, nanti dekat buku teks awak. Saya tengok ni 3 kali tau. Daripada malam tadi saya tengok. Tapi saya tak bawa balik buku teks. Itu yang saya kena tengok PDF saya. Awak ada buku teks lagi nyata kan. So awak buat try guna pensel. Jangan guna pen. Okay. Dan seterusnya lah nanti saya tengok 3 kali. Awak macam mana? Lagi banyak kali. So nanti awak tengok YouTube yang saya bagi tadi cikgu lain buat pun okey. Okay, tengok macam mana nak buat latihkan diri ni. Ini yang latihan yang awak kena buat juga. Ada 2 latihan hari ni. Yang tadi atas dengan guna yang saya bagi yang tadi tu saya ada bagi yang saya hantar kat grup tadi. Dan juga latihan 5.4B ni. Okay, cuba kita tengok. Ni tak apalah kita buat sama-sama. Awak pun ada modul hari tu kan. Dah boleh buat habis dah. Okey, raja di bawah menunjukkan suatu bentuk testelasi yang terdiri pada hexagon. Okey, hexagon ada 6 sisi lah. Dengan dihasilkan dengan transformasi isometri. Dia akan sebut ni. Bila sebut ni awak ingat dalam otak awak ada 3 benda tadi. Ada 3 tadi. Apa saya garis ni? Okey. Ada 3 tadi. Okey, yang bila saya sebut ni transformasi isometri dia ada 3 tu dah. Putaran, translasi, pantulan. Okey, soalan A. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk B daripada bentuk A. Okey, mana satu objek ni? Bentuk A. Bentuk A tu akan jadi objek. Tengok dulu AB jangan tengok yang lain. Awak kalau tengok semua pening lah. Tengok AB yang dicakap dulu. Okey? Tak nampak saya besarkan sikit. Okey. Boleh Okey. Sekarang ni bentuk A daripada bentuk A. So saya bulatkan ni ialah objek. Saya suka bulatkan nampak dia O kan. O tu objek. So mestilah pergi ke B. B ialah image. Baru kita boleh tengok transformasi apa yang terlibat. Okay, first apa yang awak nampak? Ada 2 kan? Macam tadi juga. Apa yang paling senang nampak? Bila pergi A, one set tu hexagon pergi ke bawah. Apa transformasi yang pertama terlibat yang memang awak akan nampak terus? Pantulan. Yes, good. So tulis kat situ. Okay, jawapan kat bawah nanti awak tulis So A nanti ialah first kita nampak pantulan. Tapi pada garis apa? Pantulan mesti ada pak. Okay. PQ, bagus. Okay, PQ nampak? Pantulan, tulis ayat-ayat betul-betul lah ya. Pada garis PQ. Ada lagi satu. Atau, kena buat atau. Atau apa? Ni A saya buat A. Nanti awak buat B. Sama je B tu. Tapi B ni C daripada bentuk A pula. Ini saya buat A, awak buat B. Okey, yang satu lagi apa? Putaran. Ke apa? Putaran. Okey, putaran apa? Putaran ni awak kena tengok. Dia dah bagi sudut, tak payahlah awak cari. Putaran. Saya padam yang ni. Kan awak keliru dengan pantulan ni kan. Okey, padam. Okey. Okey, apa yang awak nampak? Putaran apa? Mestilah 120, betul?
Okey, kalau A pergi ke B, maksudnya dia boleh ikut, dia boleh lawan, dia boleh ikut, betul? Okey, kalau awak nak ikut, okey, lawan macam mana tadi? Ikut, ingat ni ikut. Ni kena biasakan. Ikut arah jam. Yang ni lawan. Saya kalau biasa, kalau pelajar saya suruh dia tulis dulu. Kalau soalan macam ni, sebab kadang-kadang bila periksa awak macam blur dah. Mana ikut, mana lawan macam tu. Sebab tak nak ayat awak terbalik. Kalau awak lawan arah jam, jadi arah lawan jam pun tak boleh terima. Ayat ikut dengan lawan tu kat depan. Okay. So sekarang dah nampak dah. Mesti putaran dia 120 sudut dah ada. Apa lagi nak? Ikut ke lawan? Okay, kalau awak nak buat dia arah lawan, okay, lawan maksudnya awak gerak ke mana? Gerak ke sini, betul? Okay, kalau awak nak buat dia pergi ke sini dulu, boleh? Okay, padam yang hijau ni. Awak pening saya padam boleh Okay, jap. Okay. Saya nak tunjuk arrow tu sebab bila arrow tu awak nampak sikit. Okay, tengok ni. Okay, kalau awak buat 120, awak nak dia lawan arah jam, boleh? Okay, lawan dia pergi ke sini. Maksudnya PQ ni, okay, akan pergi ke sini. Ni. Yang ini gerakkan satu set ni. Okay, saya lorek ni. Ini akan gerak ikut pergi ke sini. Ini ialah kalau arrow ke sini dia lawan arah jam. Okay, yang tak bergerak PQ ni lah dia duduk situ juga. TS dah pergi dekat bawah ni. Nampak tak? Itu maksudnya dia panggil ikut lawan arah jam. Okay, saya buat arrow dia supaya awak nampak. So jawapan dia nak tulis macam mana? Okay, kalau awak buat macam ni, dia lawan. So jawapan dia putaran 120. Lawan arah jam. Okay. Pusat. Pusat dia pada pusat apa? Tadi awak gerakkan kalau lawan pusat dia ialah Q. Okay. Kalau ikut, kalau kata cikgu saya tak nak buat lawan, saya nak ikut. Boleh? Awak ambil jawapan salah satu jangan buat dua-dua. Ini kalau kata awak buat ikut. Okay, kalau ikut, ni padam. Okay. Pusat akan berubah. Okay, apa pusat dia? Kalau ikut pergi ke mana? Ni dia. Ni ikut. Okay, ke kanan. So pusat dia akan jadi P. Boleh juga. Okay, pusat P tapi ni apa? Ikut. Ubah ayat dia. Janganlah buat dua-dua. Okay, buat salah satulah. Okay, ni pantulan. Okay, faham? Setakat ni okey tak? First, buat dulu arrow-arrow ni. Kalau awak tak buat arrow ni dulu, awak macam mana ikut, mana lawan. Ke kanan ikut lah Lepas ni tengok jam kat dinding tu. Dia ke kanan dia ikut. Ke kiri lawan. Bahasa Inggeris anti-clockwise. Kalau ke kanan, clockwise. Ikut. So gambar rajah ni, okay, boleh faham Anissa? Okay, awak tengok ni je. Awak tengok rajah ni, dia pergi sini tau. Ini satu set ni, semua akan bergerak. Tapi pada pusat ni, dia gerak semua ni. PQ je, P duduk sini. TS akan pergi bawah ni. Ni TS. Rajah dia sama lagi. Okay, boleh tak agak-agak buat yang ni? Nanti awak buat B lah. Okay, yang latihan ada 2 latihan hari ni. Okay, tadi latihan yang atas. Okay, latihan ni buat dengan latihan 5 point. Kena buat lah. Kalau saya buat macam ni, saya yang makin pandai. Saya tak payahlah pandai-pandai lagi lah. Awak je lah saya bagi. 5.4A dah bincang. Kalau tak ada mesin photostat, printer tak ada, tak payahlah tulis jawapan je. Okay, begitu je. Kalau rajin salin lah. Kalau tak ada kerja kan. Macam Amir rajin melukis tu, ada boleh lukis lah. Nota ni kalau boleh salin jugalah Yang ni contoh ni. Contoh 22 ni. Salin sekali dengan rajah dia supaya awak boleh buat kat buku awak sendiri, nampak arrow-arrow tu kan. Buku teks tu tahun depan bila nak study kan takut awak nak pulang ke apa kan. Benda dah ada.
Okay, ni pun buatlah latihan 5.4 B. Okay, ini dah habis dah tajuk akhir tersilasi. Tajuk yang ni lah saya risaukan sangat, tapi latihan kat buku teks ni memang banyak. Okay, cuma saya minta lah awak semua buatlah latihan yang sebelum-sebelum ni. Awak perasan tak, kalau awak tunda satu kali, satu kerja tu, Hamizi baru masuk sekejap. Ambil kedatangan, jangan lupa isi kedatangan Penting ni untuk PBD awak ni. Nanti bila SPM dia nak PBD pula. Awak tahu tak, penting dah PBD ni. Kalau cikgu suruh snap ke macam saya ni, kalau kata awak dah dapat vaksin nanti kan, tak takut dapat vaksin. Cikgu lagi satu, sepatut semalam tapi ada hal sikit saya tunda. Boleh tunda tapi entah bila dia dapat ni sekarang. Awak pun nanti dah dapat vaksin, dah senang dah boleh pergi sekolah. Doa-doa lah cepat dapat. Adakah yang baru masuk? Tu je Oh, Ting dah masuk dah Ting. Ting tidur ni. Bangun lambat. Okay. Okay, sampai sini saya anti vaksin. Okay. Awak kena pergi sekolah lah. Nanti bila awak dah ada vaksin, dah tak risaulah. Cikgu sekarang dah separuh dah settle dah. Saya yang kedua ni. Kedua sepatut semalam. Tapi ada hal sikit lah. Okay, nanti mungkin awak bulan 7, bulan 8 dia cakap itu. So mungkin bila dah habis semua, mungkin dah habis semua dapat vaksin form 5 dah boleh sekolah. You all lah sekolah dulu nampaknya. Kalau ikutkan saya pun tak suka juga ajar macam ni. Tapi daripada tak ada apa-apa, baik adalah kan. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak? Apa tadi chatting cakap tadi ni? Duduk rumah. Aduh, duduk rumah. Biasalah duduk rumah kan. Mak ada. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Okay, kadang-kadang kalau yang tanya tu, kadang-kadang ada yang tanya tu saya tak sempat jawab. Minta maaf lah, kadang-kadang saya dah baca, lepas tu saya lupa. So you all kena ingatkan balik lah. Kadang-kadang macam ada seorang tu dia ingatkan balik. Ingatkan balik maksudnya lepas 5-6 jam tu awak ingat. Cikgu kadang-kadang anak saya ni bila lepa je dia pun buka handset saya. Kadang-kadang dia dah keluar WhatsApp tu, Telegram dia dah buka dulu. Lepas tu saya tak boleh cari lah. Kecuali saya belik-belik. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak? So, saya lagi 5 minit, 7 minit. Maksudnya sekarang ni kerja rumah hari ni yang tadi 2. Okay, yang sebelum ni, bolehlah awak siapkan sikit-sikit. Jangan nanti bila dah bersemuka, berlambak kerja awak. Lepas tu kena rajin jugalah. Okay. Rajin cari. Awak tahu tak, saya ni pun tengok YouTube tau. Kadang-kadang macam-macam cikgu saya tengok. Sebab dia orang kadang dah ke depan. Sekolah-sekolah yang asrama penuh ni kadang-kadang, dia orang lagi dah ke depan. Dah tajuk 8, 9 dah. Okay. So saya ni ikut awak ni, level awak. Saya tak boleh laju-laju kalau ikut saya dah masuk dah ni. So minggu depan saya nak masuk bab 6 dah. Okay, memanglah awak cakap tak faham. Kalau nak ikut tak faham tu sampailah ujung tahun tak habis nanti. Jadi awak pun kena usaha sendiri. Okay, janganlah awak tak usaha, saya je nanti saya pun susah juga. Awak juga yang susah. Okay, so modul yang saya bagi hari tu bab 5 dah boleh habis lah. Yang mana tak boleh buat tu mungkin awak bulatkan dulu, dah fikir pun tak boleh, dah tengok tanya kawan tak boleh, biar dulu. Okay. Kalau nak tanya saya boleh lah, tapi takut saya ni lambat sikit balas. Ada masa cepat, ada masa lambat. Okay. So yang tadi 2 campur modul hari tu. Yang latih extension ni semua saya belum buat lagi lah sebab saya nak pastikan awak siap semua. Kalau ni awak pun tak siap lagi, macam mana saya nak bagi banyak-banyak tak terbuat dah. Kalau ikut saya modul, ada banyak lagi modul kat saya. Okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak sebelum saya nak habiskan ni? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada, dah Ham. Okey, sekejap nak snap gambar. Okey, sekejap. Sekejap ya, saya ni dulu. Ni je ada Takkan ni tak nampak Ni yang 5 orang ni, sekejap. Saya ni dulu. Saya nak besarkan sekejap.
Nak print screen. Okay, sekejap. Sekejap. Print screen sekejap. Tadi apa yang saya tunjuk tadi? Hamizi hadir. Sekejap. Okay, kejap ya. Okay, saya nak ambil, sorry lambat sikit. Okay, tak apa. Okay, sekejap ya. Sekejap, saya print screen. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya habiskan untuk hari ni? Kejap lagi awak ada kelas kan? Ada Ada kelas apa? SK. Oh, SK. Okay. So kalau hari ni sampai sini je. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya lah. Tapi setakat ni yang saya pesan tadi, habiskanlah modul bab 5 dan tajuk yang tadi, testilasi. Bukan awak study, tengok saya punya je tadi, awak boleh tengok YouTube lain lah. Kalau ada join mana-mana Google Meet pun boleh. Dan minggu depan saya try masuk bab 6. Okay, untuk hari ni sampai sini saja. Terima kasih lah pada yang hadir. Okay. Sorry juga Terima kasih, lambat cikgu. sikit. Okay, nanti jangan lupa isi kehadiran ya. Dah Okay, isi terima dah. kasih. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Bye. Terima kasih, cikgu. Okay, sama. Okay.